Assalamualaikum. Nama saya Nur Akilah Masya binti Muhammad Hussein, I2023-103-2274. Hari ini saya akan menerangkan definisi kaedah-kaedah keresahan dan kebolehpercayaan. Okey, untuk definisi keresahan ialah mengukur apa yang sepatutnya diukur. Keresahan terbahagi kepada 4, iaitu keresahan kandungan, keresahan kritikal sejajar, keresahan kritikal jangkaan dan keresahan konstruk. Bagi keresahan kandungan ialah keresahan pakar bidang dan pakar bahasa untuk mengesahkan bahasa dan kandungan bahan. Yang kedua, keresahan kritikal sejajar, iaitu dalam dua situasi untuk membuat ujian amali lapangan dan ujian di makmal. Yang ketiga, keresahan kriteria jakaan ialah jakaan berprestasi. Dan akhir sekali, keresahan konstruk ialah mengesahkan item-item dalam gasangan soal 3D menggunakan analisis faktor. Kaedah keresahan kandungan ada dua, iaitu pertimbangan penilaian panel-panel dan nisbah kesahan kandungan. Bagi kaedah keresahan berasaskan kriteria ialah korelasi. Keresahan kriteria ada dua, merujuk kepada sejauh mana perhubungan antara bukti-bukti dalam alat kajian dengan kriteria luaran yang berkecuali. Kedua, kriteria yang hendaklah diukur adalah kriteria yang konsisten sebahagian mana ditunjukkan oleh subjek di luar pengukuran. Kriteria resahan terdiri daripada dua, iaitu kriteria serentak dan kriteria jangkaan. Bagi kriteria serentak ialah kriteria yang ditunjukkan pada masa yang sama atau hampir sama dengan pengukuran yang dikenakan ke atas kriteria tersebut. Manakala kriteria jangkaan pula yang mana ujian untuk menjangkakan sejauh mana perlakuan seseorang pada masa hadapan. Contohnya keresahan kriteria jangkaan yang rendah. Okey, bagi kaedah keresahan konstruk ada 4, iaitu pertimbangan. Yang kedua, koleksi alat ukuran cadangan dengan yang sedia ada. Yang ketiga, teknik menumpu diskriminasi. Yang keempat pula, analisis faktor. Okey, bagi faktor pengaruhan keresahan ada 6. Yang pertama ialah pemilihan ujian yang tepat, keresahan dan kebolehpercayaan. Yang kedua, ciri ujian yang spesifik, sah untuk 13, tidak sah untuk 14 tahun. Yang ketiga, pembanyakan ujian dalam sesuatu vektor ujian. Yang keempat, saiz berkali keresahan sesuai. Yang kelima, instrumen yang sah sudah pasti ada kebolehpercayaan tetapi tidak sebaliknya. Yang last sekali, yang keenam ialah struktur kriteria paling sah digunakan, iaitu gold standard. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian kebolehpercayaan, iaitu ujian dapat memberikan keputusan yang konsisten setelah diuji berulang kali. Okey, kebolehpercayaan terbahagi kepada 3, iaitu kaedah uji ulang uji, test retest. Yang kedua, kaedah bahagi 2, sprint hub. Yang ketiga iaitu kaedah bentuk selari. Bagi kaedah uji ulang uji, sesuatu ujian diuji semula atau diuji berulang kali, ia akan menunjukkan hasil yang sama. Bagi kaedah bahagi 2, ujian distruktur dengan membahagikan ujian berkenaan kepada 2 sub ujian. Yang ketiga,
kaedah bentuk selari. Ia menyoalkan satu perkara dua kali dengan menggunakan ayat yang berlainan. Okey, uji semula ada tiga. Yang pertama ialah darjah di mana skor ke atas ujian yang sama adalah konsisten bagi selang masa tertentu. Yang kedua, didapati skor yang diperolehi pada ujian yang pertama menghampiri skor untuk ujian yang diuji sekali lagi. Yang ketiga, semakin sama skor pada ujian yang dijalankan pada selang masa tertentu, semakin stabil skor ujian tersebut. Bagi kebolehpercayaan sepihak ada 4. Yang pertama, melibatkan perbahagian satu ujian kepada 2 sub-ujian. Yang kedua, setiap ujian mengandungi sebahagian 1/2 daripada bilangan item yang asal. Yang ketiga, tujuan membahagikan kepada 2 sub-ujian ialah untuk mendapatkan 2 ujian yang selari mungkin. Yang keempat, kaedah ini sesuai untuk satu ujian yang panjang dan mengambil masa yang lama atau susah untuk diuji. Bagi ujian bentuk setara ada 4. Yang pertama, darjah di mana dua bentuk set soalan yang hampir sama menghasilkan skor yang sama daripada satu kumpulan yang diuji. Yang kedua, soalan dibina secara berasingan dan mestilah memenuhi spesifik yang ditetapkan, iaitu dari segi bilangan item, bentuk, arahan dan tempoh masa. Yang ketiga, kedua-kedua boleh dijalankan secara bergilir jika kedua-dua setara. Yang akhir sekali, kaedah ini digunakan untuk mengingatkan item yang diuji. Okey, bagi faktor pengaruhan kebolehpercayaan ada 5. Yang pertama ialah sifat sedia ada pada setiap individu. Yang kedua, ujian yang terlalu lama dan sukar. Yang ketiga, suasana menjalankan ujian. Yang keempat, prosedur menjalankan ujian tidak konsisten. Dan akhir sekali, yang kelima, kemahiran atau kecekapan penguji. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.